pendapat anak tu tak setuju atau tidak, ya. Sebab itu dia katakan bapa dan datuk boleh memaksa anak perempuannya berkahwin, tetapi tindakan tidak mendapatkan pendapatnya bukanlah suatu tindakan yang afdal. Yang lebih baik dan sunat ialah mewali meminta izin untuk mengahwinkannya, menghormati serta menyenangkan hatinya, kan? Kita paksa juga, tak kisahlah terdesak punya sangat, suruhnya kahwin, kan? Tak kau kahwin je lah dengan awak Leman tu, tak kaya-kaya. Kampung Rincin ni separuh ni dia punya, gitu. Maaflah kalau ada nama Leman, tak ada dia, kan? Ya? Anak dara umur 25, kahwin dengan awak tu dah 75, kan? Bukan lama sangat orang tua tu, dia kata. Kan? Kahwin 2 minggu mati dah warisi segala harta yang separuh Kampung Rincin ni. Jadi nak tak nak kena minta izin dah, ya. Walaupun dia boleh paksa. Yang afdalnya, yang terbaiknya, minta izin daripada anak tu dulu. Sebab apa? Itu untuk kesenangan dia masa depan, kan? Kita nak menghawinkannya tu, minta izin, kita hormat juga. Anak pun dia ada hak dia juga, kan? Hormat dia, serta benda tu boleh menggembirakan hatinya. Jangan main paksa je terus, kan? Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana. Qalu ya Rasulullah kaifa idnuha? Qalat an taskuta. Maksudnya dia, janda tidak boleh dikahwinkan melainkan setelah diminta keputusannya. Anak yang janda kita tak boleh paksa dia kahwin, kan? Kalau kita paksa nak orang ni juga, kita ayah tapi kita paksa dia kahwin dengan orang ni juga, tak boleh. Biarlah keputusan dia. Kalau dia tak setuju, kita tak boleh nak suruh dia kahwin, ya. Sebab dia ada keputusan dia sendiri, sebab dia dah ada pengalaman hidup sebelum ni, kan? Mungkin dia nak pilih orang macam mana pula lepas tu, kan? Sebab sebelum ni dia lalui kehidupan dia mungkin yang dah memberi kesan tak baik negatif pada dia, kan? Jadi dia ada hak untuk tentukan siapa yang dia nak kahwin. Anak dara pula tidak boleh dikahwinkan melainkan setelah minta izinnya. Anak dara pun kena minta izin, katanya di sini. Okey. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah keizinannya? Bagi dia menjawab, dengan dia diam. Biasanya anak dara ni, dia kalau dah ditemukan jodohnya, dia nak menjawab pun tak berapa, tapi dia diam. Diam dia tu malu-malu, tersipu-sipu, ikut mak lah, gitu, kan? Dia tak ada jawapan, setuju, saya setuju, angkat tangan, tak ada, kan? Lain dengan janda, janda lain. Janda lain. Kalau anak dara, ya, biasa kalau tanya, memang biasalah. Kalau sebelum akad nikah, memang saya akan tanya, biasa. Pengantin perempuan, betul ni pengantin lelaki? Mengangguk. Setuju kahwin dia? Anak dara. Itu anak dara. Dia senyum tu tunduk. Itu setujulah tu. Kalau tanya janda lain, ni betul ni bakal suami? Betul Ustaz. Setuju kahwin dia? Setuju. Siap angkat tangan lagi. Itu beza dia, kan? Beza dia. Al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Dalam hadis lain disebutkan, ya, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Makna dia yang janda, kalau perempuan ni janda, dia berhak, dia nak pilih siapa, pulanglah, kan? Wali dia tak boleh paksa. Tak boleh paksa dia nikah dengan seseorang. Okey. Wal bikru tusta'zanu fi nafsiha. Bagi anak dara pula, kamu hendaklah minta izinnya. Wa iznuha sumatuha. Izinnya ialah diamnya tu. Anak dara senang cerita. Kalau dia diam tu, makna dia bolehlah, ya. Jadi kita ni menerangkan wali disunatkan meminta kebenaran anak gadis, anak dara untuk mengahwinkannya, ya. Bukan maksud minta izin di sini tu ialah wajib minta izin pada anak dara, tak. Disunatkan mendapatkan pendapat dia sendiri, sebab dia yang nak hidup, kan? Dia nak hidup. Okey. Yang keduanya, wali tidak mujbir, iaitu ada wali selain pada bapa dengan datuk,
dia wali bukan mujbir, iaitu dia boleh dikatakan sebagai wali ikhtiar atau wali biasa. Ya. Wali yang tidak mujbir ialah wali selain daripada bapa dan datuk, yang kita telah sebutkan tadi tu. Dua ni mujbir. Kalau paksa, setuju tak setuju pun nikah tu sah. Okey. Wali tidak mujbir berlaku ketika mengahwinkan perempuan yang sudah janda. Tidak sah bagi mana-mana wali walaupun bapa untuk mengahwinkan perempuan janda melainkan dengan kebenarannya dan keredaannya. Dia tak bagi dia bagi mujbir ni bagi anak dara tadi tu. Ya. Tapi kalau dah anak tadi tu berstatus janda, kan? Tidak sah bagi mana-mana wali walaupun bapa untuk mengahwinkan perempuan janda melainkan dengan kebenaran dan keredaan dia. Tidak sah dia tu, ya. Hukum ini berpandukan kepada hadis sebelum ni, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara. Janda tidak boleh dikahwinkan melainkan setelah mendapat keputusannya. Kalau yang perempuan janda, kena tanya dia. Dia setuju, ya. Kalau dia minta, ya. Tapi ada juga macam satu kes, satu kes ni cerita betul ni. Dia hendak sangat dengan seorang lelaki ni. Lelaki tu agak muda daripada dia lah, dalam 4 tahun muda. Dia ni janda. Suami meninggal. Kemudian dia hendak juga. Dia kata nak jadi yang kedua ni, nak jadi yang kedua. Tak apa, dia kata tak kisah. Dia jadi kedua pun tak apa. Yang lelaki ni pun dia macam biasalah, pelakon popular kan. Dia mulalah berlakon, dia ni orang yang apa, tanggungjawab lah apalah semua kan. Lepas tu tapi si ayah tak berapa berkenan. Ayah tak berkenan dah. Lepas tu ayah pun memang ayah tak nak nikah kan. Sebab dia, ialah orang ayah ni kita tahu kan, boleh kenal kadang-kadang macam ni. Lelaki yang rupa muka ada tanggungjawab dengan tak ada tanggungjawab ni, kita boleh nampak kan. Ayah kata tak berapa ni kalau kamu kahwin dengan dia ni. Ayah ni takkan nak biar kami maksiat lah apa semua. Lah kau ni boleh cari yang lain tak? Kau nak budak ni belum tentu tu, kamu tak tahu sah ke, tahu ke perangai dia macam mana, habis-habisan kan, kenal baru 4-5 bulan kan. Lepas tu dia punya tanggungjawab dia ni macam mana, dia boleh ke nak menanggung, kamu boleh terima ke tidak. Tapi yang si anak ni tak juga. Ayah tanya saya kata kalau nak buat ikut prosedur kan. Kalau gentleman buat ikut prosedur, masuk mahkamah, mohon poligami melalui mahkamah. Tapi diam tak diam dia orang pergi ke sepadan, kahwin juga. Dia kahwin juga kat sepadan. Memang bila orang kata apa, hati ayah tu tak berapa nak setuju, mak pun tak berapa nak setuju, tak lama dan 7 bulan habis cerai. Kan? Waktu tu lah bila yang pengantin, yang perempuan cakap nampak macam bagus, dia ngaku dia ni rajin apa rajin ke surau lah, ke masjidnya. Saya kata biasalah, itu berlakon belaka kan, berlakon belaka pancing kan. Kau makan umpan dia buat apa dia kata. Kan dah kena. So ayah pesan tu, ayah tak setuju dulu kan, memang tak setuju kan. Dah ditunjukkan, Allah tunjukkan lah ya. Tu kesan dia. Okey. Apa yang dikatakan di dalam ni disebutkan sebagai janda ialah perempuan yang hilang darahnya dengan sebab persetubuhan yang halal atau haram, bukan disebabkan sakit atau terjatuh dan sebagainya. Ya. Dia boleh dikategorikan janda tu sebagai, dia ada istilah dia thaibun ya. Yang hilang darahnya dengan sebab persetubuhan yang halal atau haram. Dia ada status. Kalau parti betul-betul dekat borang nikah tu dia ada status nak janda, nak dara, thaib. Thaib ni orang yang dah hilang darah awal lah sebelum kahwin ya. Apa hikmah kalau nak janda ni kena minta persetujuan dia? Okey.
Hikmah wali hendaklah mendapatkan persetujuan janda terlebih dahulu dan tidak mengahwinkannya tanpa kebenarannya ialah dia dah tahu apa itu perkahwinan. Betul tak? Kalau anak dara ni tak tahu apa itu perkahwinan, kan? Apa itu tanggungjawab perkahwinan sebenar yang dah berlaku, apa susah payah perkahwinan, apa yang perlu buat, kasih sayang yang nak diberi, apa tanggungjawab sebagainya. Kalau anak dara ni dia belum lalui. Tapi janda ni dia dah lalui semua tu, kan? Sebab itu dia mengetahui maksud perkahwinan. Dia dah tahu dah. Sebut kahwin, dia nampak dah. Ini tanggungjawab, ini perlu buat, ini wajib tinggal, ini sebagainya. Dia nampak. Kalau anak dara dia tak tahu. Sebab itu first dia kahwin, kan? Okay. Wali tidak boleh memaksanya kerana pengalaman dalam perkahwinan yang menyebabkan dia tidak malu untuk terus terang. Sebab tu janda dia takkan malu terus terang. Dia akan terus terang. Saya tak nak orang macam ni lah. Saya tak nak kehidupan saya jadi macam ni. Dulu suami saya dulu pun bekas suami saya dulu macam ni lah. Tapi apa yang jadi kat saya macam ni. So dia akan lebih berhati-hati dalam memilih bakal suami yang baru sebab dia dah ada pengalaman lama. Kan? Janda. Itu kalau cerai hidup. Kadang-kadang cerai mati pun sama juga macam tu, ya. Cuma kalau cerai mati suami yang dulu baik, dia nak cari yang baik macam suami dia itu memang kalau jumpa tu memang rezeki lah. Kan? Tapi memang payah kadang-kadang, kan. Orang kata ya, patah tumbuh hilang ganti, tapi yang ganti tu takkan sama yang sedia ada, kan. Walaupun orang kata nampak ni, tapi takkan sama. Ya, takkan sama seperti yang ada sedia ada sekarang. Ini berbeza dengan anak dara kerana dia malu untuk berterus terang, ya. Kalau janda ni dia akan berterus terang. Kalau dia kata tak setuju, dia tak setuju. Kalau dia minta dinikahkan, maknanya dia dah memang dah survey lama dah orang tu. Okey, dia setuju lah macam mana dia akan kahwin, kan. Beza anak dara, ya. Anak dara tak tahu, tak nampak lagi benda-benda tu sebab dia tak pernah melalui apa itu sebuah perkahwinan. Dia baru nak lalui. Itu bezanya. Mengahwinkan janda yang masih kecil. Bapa atau mana-mana wali tidak diharuskan mengahwinkan perempuan janda yang belum balik sehinggalah dia balik. Kalau ada anak janda kecil umur, kan, tak balik lagi. Ini benda ni zaman dulu mungkin berlaku, kan. Zaman kita tidak lah. Zaman kita ni sekarang ni nak nikah pun dulu perempuan boleh kata satu Malaysia undang-undang keluarga Islam ni menetapkan umur perempuan anak dara ke umur 16 tahun. Tapi sekarang ni lah lepas kes yang kahwin dengan budak kat Thailand tu, kan, umur 11 tahun tu, habis ada negeri dah rombak 18 tahun juga. 18 tahun juga, ya, 18 tahun juga. Cukup 18 tahun. Ada kes macam kat pejabat ada orang asli nak nikah. Kira umur 17 tahun 10 bulan. Bila tak cukup, dia banyak prosedur, banyak, terpaksa kena pergi ke mahkamah untuk mohon perintah mahkamah, kan, untuk perintah mahkamah kebenaran berkahwin bawah umur. Lepas tu pula yang baru ni banyak pula dia kena pergi pula dapatkan surat daripada seorang kaunselor menyatakan tiada pasangan apa semua dari segi tu. Banyak cerita. Last saya bincang dengan ustaz yang penggerak masyarakat wasli tu, saya kata macam ni, ustaz, beritahu ayah dia tunggu lagi 2 bulan boleh tak? Bagi cukup 18, kan? Bagi cukup 18 tak penat. Sebab orang asli nak bila dengar mahkamah dia malas nak turun naik, kan. Jelas ustaz tu bujuk-bujuk, ayah dia kata setuju. Ni elok-elok lebih 18 tahun berapa minggu jalan lah. Kan. So kalau bawah memang terpaksa melalui tu prosedur tu. Ya, dia kena lalui sesi kaunseling dengan pegawai kanak-kanak di Jabatan Kebajikan, kena ada report dia, kena sertakan tu semua dalam tu baru boleh ke muka ke mahkamah. Jadi
prosedur dia jadi rumit. So saya kata tunggu je lah 2 bulan lagi. Lagi 2 bulan nak cukup hari jadi dia 18 tahun tu, dah. Kalau cukup 18 hari ni, besok lusa submit borang tu, selesai. Tak ada masalah, tak payah pergi mahkamah dah. Kan? Alhamdulillah kan, mau ikut juga kan. Kalau tidak, yang susah ustaz tu lah yang turun naik bawa apa semua, macam-macam kerjanya kan. Patutnya dia, yalah, ustaz tu jadi macam semua kerja dia kena buat. Anak orang asli daftar sekolah pun dia kena bawa, padahal itu bukan kerja dia tu, itu kerja orang lainnya, itu jabatan lainnya tu. Itu ustaz tu kena juga. Orang asli sakit dia kena bawa pergi hospital. Dah kawan tu duduk kat kampung orang asli tu semua. Sepatutnya itu bukan tugas dia. Dia menjaga, sepatutnya dari segi kewajikan agama dan dari segi kelas-kelas fardu ain dan sebagainya. Jadi sampai orang asli buat IC pun ustaz tu kena bawa juga. Kesian dia ustaz tu. Lagi kalau buat urusan mahkamah, ustaz tu juga kena turun naik mahkamah. Sepatutnya bukan kerja dia. Itu agensi lain lah sepatutnya yang menjaga haiwan dia orang kan. Kesian. Tapi saya kata sabar ustaz, pujuk ayah dia, bagi cukup 18. Lepas tu nikah lah. Selesai, senang. Sebab dia orang memang passion macam tu. Kadang umur 16 nak kahwin dah lepas ada jahannam tak belajar lah. Kan? Kira kahwin selesai. Pengantin lelaki pun umur 19. Pengantin perempuan umur 18. Jalan. Ini kerana keizinan budak kecil tidak diambil kira. Sebab budak kecil dia tak tahu kan. Kalau dia kata kahwinlah, dia tak tahu apa benda tu kan. Dia tak tahu. Jadi kena tunggu sampai dia balik, dia boleh fikir. Ya. Wali tak boleh mengahwinkannya sehingga dia balik, kerana keizinannya yang diambil kira ialah keizinan selepas balik. Kalau izin dia sebelum balik, tak boleh. Dia kira budak-budak yang tak balik. Syarat, kalau syarat kita pun budak nak solat tu syarat dia balik kan, akil balik tu kan. Solat budak-budak itu di sisi dia sah, tak ada masalah, dia lah kan, pahala untuk dia. Dia tidak ditaklifkan lagi dengan hukum wajib kan. Macam ni lah, nak paksa dia kahwin, budak tu pun tak tahu, tak balik lagi, dia tak tahu hukum bab wajib ke apa ke, dia tak tahu lagi kan. Begitu. Okey. Ini kes wali enggan mengahwinkan anak perempuannya. Jika seseorang perempuan yang sudah baligh dan berakal meminta untuk berkahwin dengan lelaki yang setaraf sekufuk dengannya, wali mesti mengahwinkannya. Ya. Jika wali enggan, sekalipun wali ialah bapa, maka ia hendaklah dikahwinkan oleh wali sultan. Macam inilah di Selangor ni. Kalau ada kes, memang ada kes wali enggan, memang ada kes. Saya sendiri pun dah nikahkan dalam ada 5-6 pasang kot yang wali enggan. Wali enggan. Ada yang tanya kenapa ni datang berdua je. Datang berdua je, mana keluarga? Tak ada ustaz, ceritanya memang kami ni keluarga tak ambil kisah dah. Ayah ada. Dah jumpa ayah dah kan? Dah. Tapi ayah kata, korang nak kahwin dah. Ayah tak nak ambil hal. Mohon je lah wali hakim. Dia daripada keluarga yang bercerai lah ni kan. Mak duduk kat Melaka, ayah duduk kat Perak. Macam tu lah. Mami tak macam kakak saya kahwin dulu pun macam tu ustaz. Dia kata, ayah pesan lah, korang anak perempuan nak kahwin, mohon tulis wali hakim. Ayah takkan. Ada juga kan, ada juga bapa macam ni ya. Sebab apa? Kalau dah sekufu, wali kenalah. Sebab apa? Jika wali enggan, sekalipun wali bapanya, maka hendaklah dinikahkan oleh wali sultan. Ini kerana hak mengahwinkan beliau dengan lelaki yang sekufu adalah hak yang mesti ditunaikan oleh walinya. Kalau dah jumpa orang yang sekufu kan, dari segi orang kata pendidikannya, dari segi akhlaknya, apa semua padan dah dengan perempuan ni ya, maka wali kena nikahkan ya. Jika wali enggan menunaikannya, pemerintah yakni wali sultan akan menunaikannya ya. Hukum ini berdasarkan dalil pada sabda Rasulullah SAW,
As-sultanu waliyyu man la waliyalah. Sultan menjadi wali bagi sesiapa yang tidak mempunyai wali. Jadi bila wali itu dah enggan, macam mana? Banyak kes macam itu juga. Wali banyakkannya daripada yang dapat kat saya tu, kebanyakannya memang mak ayah bercerai. Mak ayah bercerai, ayah tak nak campur dah. Pasal anak-anak ni pandai-pandai lah nak nikah-nikah. Nak nikah-nikah. Carilah wali enggan, kan? Ada satu tu dekat Kajang ni juga. Dekat Kajang, nikah buat di rumah lelaki. Saya pun mula-mula saya tak perasan lagi, sebab borang dekat tangan dia, saya tak perasan lagi. Saya sampai ini muah pengantin lelaki perempuan. Ayah dia tu cerita macam ni, ustaz, bapak pengantin perempuan memang tak campur. Tak nak campur dah. Keluarga perempuan, mak dia pun dah kahwin lain, ikut suami baru pun tak nak campur dah. So kami bawa dia terus sini, akad nikah di rumah lelaki, kenduri belah saya je, sekali je lah, dia kata. Bila saya tengok borang, betul lah perintah mahkamah tu disebabkan wali enggan. Kan? Tak ada keluarga pihak perempuan, tak ada seorang pun. Betul keluarga pihak lelaki je yang menguruskan segala-galanya, ya. Okey, tetapi jika perempuan tersebut meminta dikahwinkan dengan seorang lelaki yang sekufu dan walinya juga ingin mengahwinkannya dengan lelaki lain yang juga sekufu, sama level lah lelaki ni, kan? Wali boleh melarang anaknya berkahwin dengan lelaki pilihannya dan mengahwinkannya dengan lelaki yang dipilihnya jika anak perempuan itu masih dara. Anak perempuan dah minda kat orang ni. Dari segi kufuk dia sama dah. Dari segi orang kata pendidikannya, kerjayanya, latar belakangnya, apa semua orang kata dah kufuk dah. Lepas tu yang kita sebagai bapa ni pula ada calon pula. Calon yang sekufu, sama. Kan? Jadi dalam situasi begini, wali boleh larang anak teruskan pilihan dia, pakai pilihan bapa, tapi dengan syarat dia anak perempuan tadi masih lagi dara, ya, masih lagi dara. Ini kerana apa? Pandangan wali lebih sempurna daripada pandangan anak, kan? Sebab kadang-kadang budak-budak dia tak pernah lalui, kan? Orang tambah bapak-bapak ni, dia kadang kita dah boleh kadang-kadang kita tengok perangai orang tu, kita boleh baca dah budak-budak muda ni perangai tu tak, kan? Datang macam ni kita boleh nampak lah, ini budak ni macam mana, kan? Kita boleh agak lah, sebab kita pengalaman hidup tu ada. Berbanding dengan dia nampak yang tu satu je, dia tak ada pengalaman hidup lagi. Yang kita ayah ni, kita ada pengalaman hidup, kita nampak, kan, macam mana orang yang betul-betul bertanggungjawab, macam mana walaupun dia sekufu, tapi mungkin dari segi tanggungjawab dia yang bakal dilaksanakan mungkin dia tak dapat nak. Berbanding yang kita pilih ni, kita kenal dah, sekufu memang sekufu, dan kita rasakan dia dari segi tanggungjawab, dia akan bertanggungjawab kepada si isteri nanti, kan? Jadi pada ketika itu ayah ni dia boleh mengahwinkan anak perempuan dia tadi dengan pilihan dia, bukan pilihan anak perempuan tu, kalau sama-sama sekufu, ya. Okey, ini hukum jika wali tidak ada. Jika perempuan mempunyai ramai wali dan wali yang paling hampir tidak ada di situ, jika dia berada di tempat yang jaraknya 2 marhalah atau lebih. 2 marhalah ialah perjalanan sehari semalam. Dalam kitab disebut sehari semalam, ya. Ialah kalau kita ni 2 marhalah naik kereta memang cepatlah. Dia jarak dia kalau jalan kaki sehari semalam pun sampai. Ya. Hak menjadi wali tidak berpindah kepada wali yang lebih jauh, tetapi hendaklah dikahwinkan oleh wali sultan. Jadi yang inilah yang berlaku, kahwin di sepadan. Kahwin di sepadan.
Kan? Inilah yang berlaku di kahwin sepadan. Dia lari lebih dua marhalah masuk negeri orang tu, terus dia nikahkan dengan wali hakim di pejabat agama di sepadan Thailand. Di situ. Kalau Malaysia nak tengok kalau kita sendiri pun kita nak tengok pernikahan itu berlaku di mana. Mesti berlaku di pejabat agama yang tersenarai. Ada pejabat agama yang tersenarai kan. Dia tak boleh nikah di rumah. Rumah kampung apa ke, kampung Sentul Patani ke, tak boleh. Dia mesti di pejabat agama daerah Patani, daerah Songkla, daerah Yala ke, daerah Betong ke, dia mesti berlaku di agama. Itu antara saya tengok lah. Antara lagi dokumen yang diminta pasport perjalanan ataupun pas masuk. Betul ke tidak? Kan? Pas masuk. Betul ke tidak? Kemudian gambar. Kalau biasa pernikahan tu ada ambil gambar, dia gambar juru nikah, gambar wali hakim dia dengan dua orang saksi, lepas tu gambar dengan pengantin pun ada. Lepas tu berlatar belakangkan pejabat agama Islam Naratiwat. Memang nampak. Itu antara bukti-bukti yang menunjukkan dia nikah di sana. Ya? Itu antaranya. Sebab ada banyak nikah yang sindiket. Kan? Yang sindiket pun banyak lah. Ya? Yang ni pun saya 2 bulan 3 nanti kena masuk mahkamah nak jadi saksi pada pernikahan sindiket. Tu yang tak selesai gitu. Patutnya 3 bulan itu tangguh. Bawa ni. Kesnya mualaf ni kahwin, dia mualaf kahwin jadi isteri nombor 2. Jadi isteri nombor 2, tapi surat nikahnya perak. Surat nikah perak. Saya tanya, akak nikah kat mana kak? Saya tak ingat ustaz, tapi saya ingat saya tak pernah pergi Perak. Nikah kat mana? Saya ingat itu petang kita orang pergi Sentul, pergi makan-makan. Lepas tu dia kasih saya surat, sudah siap. Saya bayar 1,000 lebih. Saya tak tahu, saya baru masuk Islam. Senang. Dia takut nikahan tu tak siapa nikah kan? Kan? Siapa nikah kan? Tu je. Dapat kat saya tanya kawan saya kat Perak, snap gambar tak? Bang, tolong tengok sikit ni. Kemudian tu tak lama dia balik, palsu dia kata. Palsu dia kata. Lah, palsu betul. Lepas tu saya tulis surat pula kepada Jabatan Agama, minta pengesahan, betul kan? Photostat situ saya hantar. Dapat surat daripada sana, memang palsu. Palsu dan tidak wujud. Habis. Sekarang ni yang isteri mualaf ni nak saman suami dia ni lah. Tak kata saman je, dia kata. Saya bantu. Saya bantu, memang saya bantu. Suami dia anggota inilah, uniform lah. Selamatlah kau kena kan. Nasiblah kau. Masih kerja lagi suaminya. Masih kerja lagi. Suaminya polis. Cakap tu terang lah. Sebab polis nak kahwin, kalau yang pangkat bawah ni payah sikit nak lepas tu tak. Sebab dia kena ada surat kebenaran daripada jabatan. So itu dia kahwin poligami. Kan, senyap-senyap. Yang kawan ni kena tipu, sian lah. Tak apalah, saya kata siap putusan nanti, minta mahkamah hantar keputusan mahkamah ni dekat dekat Bukit Aman. Saya kata kita kasih selesai dia. Kan, dia tipu orang lama dah tu. Tipu. Dia orang nikah lama dah, tahun 96. Tahun 96. 1 sen pun tak pernah bagi saya ustaz dia tu. Sampai sekarang semua saya tanggung. Dia balik sekejap 1-2 jam. Ni apa benda ni? Kan? So tak apa lah. Tunggulah, saya kata. Kita buat je. Okey. Jadi ini kerana dia berada tidak jauh dari situ, ya.
Jika wali berada. Okey, ini disebabkan wali tidak ada di situ, sedangkan hak mengahwinkan perempuan adalah haknya. Apabila dia tidak mampu mengahwinkan perempuan disebabkan ketiadaannya, maka wali sultan akan menggantikannya. Bila dah sampai ke siam tu, memang dia orang nikahkan pakai wali sultan je lah. Kan? Takkan wali nak pergi kerja. Tapi ada juga yang wali pergi bersama. Ada. Orang sini je. Orang sini juga dalam semenyih ni. Orang dalam semenyih nak. Ini cerita 3 tahun sudah ni. 3 tahun sudah lah ni kan. Wali pergi bersama ke sempadan untuk nikahkan anak perempuan dia. Sebab kes tu dirujuk kat saya tahu lah. Saya tanya duduk mana? Sini. Tak apalah. Tapi saya tak berapa kenal orang ni. Orang ni saya tak berapa kenal. Tapi masih dalam kawasan semenyih ni lah. Dia wali, pengantin perempuan dan yang lelaki tu pergi sekali. Pergi sekali. Nikah di ayah dia nikahkan lah. Kan berwali, walikan bapak dia sekali lah. Sebab kalau nak settle mahkamah lambat. Sebab jadi nombor 2. Kan wali settle kat sana, balik register. Pandai-pandai lah korang. Kan saya ajar balik macam ni, buat dia orang buat. Okey, tu je lah. Kan pandai-pandai lah korang. Dah nikah tu baru orang tanya saya. Tak apa, saya beritahu cara je lah. Kan? So dia daftar lah, perkahwinan tu dia daftar lah. Jika wali berada di tempat kurang dari 2 marhalah, wali sultan tidak boleh mengahwinkan perempuan tersebut melainkan dengan kebenarannya. Jika dia berada. Tapi kita di dalam Malaysia ni, walaupun wali kat Sabah Sarawak tak pakai wali sultan, walaupun lebih 2 marhalah tu dah, kalau berenang laut tu berapa hari baru sampai tu kan, tetap dikira dalam satu negara kan. So urusan boleh buat, minta hantar surat wakalah wali lah kan. Wali buat wakalah kat sana. Kalau wali tak dapat datang kan, wali sign wakalah dekat pejabat agama sana, terus hantar ke sini, selesai. Dia pakai wali tapi dia wakilkan kepada juru nikah kita di sini siap-siap. Yang tu biasalah. Ini kerana dia berada tidak jauh dari situ dan dia boleh bawa pulang. Okey. Apa yang perlu dilakukan ialah sama ada dia datang mengahwinkan perempuan tersebut atau mewakilkan kepada orang lain. Hukum ini sama dengan hukum wali yang berada di situ, iaitu sama dengan hukum wali yang mukim. Wali yang mukim, wali itu boleh wakalah pada juru nikah ataupun dia nikahkan sendiri. Tak boleh wali hakim yang menikahkannya. Okay. Terdapat 2 wali yang sama taraf. Macam mana pula situasi sekiranya dapat 2 wali yang sama taraf? Jika terdapat dua orang wali atau lebih yang sama kuat dari segi keturunannya, seperti terdapat 2 beradik seibu sebapa atau 2 beradik sebapa, dia sunat dikahwinkan oleh wali yang lebih mengetahui selok-belok perkahwinan. Ini disebabkan dia lebih mengetahui syarat-syarat perkahwinan kan. Contoh, ayah dah meninggal. Ada abang dengan abang sulung, abang nombor 2. Yang nak nikah ni adik nombor 3 perempuan. Siapa dulu? Kan? Kita tengok siapa yang lebih mengetahui. Kalau adik tu nampak kan, adik tu nampak dari segi agamanya bagus lagi, dari segi pengetahuan dia lebih lagi, maka dia lebih utama menikahkan adik perempuan dia daripada si abang sulung. Mungkin abang sulung tak kurang sikit bab-bab ni ya. Jadi bila bertemu 2 tu dinikahkan oleh wali yang mengetahui selok-belok perkahwinan. Utamakan siapa antara 2 abang dia ni, abang yang sulung dengan abang yang nombor 2 ni, di antara 2 ni siapa yang lebih nampak dari segi warak dia macam mana, dari segi pengetahuan dia tentang agama macam mana ya. Mana kalau abang nombor 2, maka abang nombor 2 lah yang diutamakan untuk jadi wali kepada
si adik perempuan tadi tu. Jika bapa tak ada dah, ya. Seterusnya, wali yang lebih warak diberikan keutamaan kerana dia lebih dipercayai untuk memberikan yang terbaik kepada perempuan itu. Kan? Tu, dia tengok di situ. Ya, kalau dua beradik ni beza, tengok abang dengan adik siapa boleh lebih warak. Abang ni solat lah, tapi jarang ke masjid. Dia solat di rumah aja banyak. Yang adik ni boleh katakan setiap waktu ada kat masjid. Dari segi kuliah-kuliah adik ni nampak, dari segi kefahaman agama dia tinggi adik tu lagi, maka si adik lebih, contoh, ya. Okey. Seterusnya, wali yang lebih tua usianya kerana ada pengalaman luas. Ya, kalau bertembung pula nanti ni, dua-dua ni sama, tetapi siapa yang tua lagi? Dari segi warak sama, tapi siapa tua? Abang, bagi abang. Tengok dari segi warak samalah. Abang pun sama, orang kuat jemaah, dua-dua level belajar agama semua. Kita tengok siapa yang umur lebih tua. Bagi si abang yang tua lah, ya. Dalam keadaan terdapat ramai wali yang setaraf, wali yang mengahwinkan perempuan itu hendaklah mendapatkan keredaan wali lain supaya mereka boleh bersepakat dan tidak berlaku salah faham. Kalau dah ada, yalah, abang ada 4 orang, yang nak kahwin adik bongsu nombor 5, last sekali. 4 ni orang ni boleh kata semua setaraf, kan? Jadi pakat-pakat dia beradik, tak apalah, bagi abang ni lah, abang yang nikahkan. Dia yang lain tu kena bagi persetujuan, ya, bagi persetujuan. Abang yang nikahkan, kami semua setuju abang yang sulung nikahkan. Okey. Baru dah boleh jadi, ya. Sebab supaya tak nak berlaku salah faham. Kenapa kau pandai-pandai nikahkan dia? Kan? Aku tak tahu ni kau pandai-pandai nikahkan. Aku nak nikahkan, dah bergaduh. Wali pula bergaduh, kan? Jangan dia wali pula bergaduh. So biar dia ada sepahaman tu di situ, ya, sebelum nak nikahkan adik dia orang ni. Jika mereka berselisih pendapat dan masing-masing ingin mengahwinkan perempuan itu, satu undian wajib dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Sesiapa yang diundi akan mengahwinkannya. Sampai tahap tu, kalau dah semua sama level ni, semua rasa aku nak, lalas kena buat cara undian. Nama kita tengok siapa yang kena. Nama siapa yang naik, kan? Naik nama, tiba-tiba abang nombor 3 naik. Dia orang semua ni setaraf. Tiba-tiba nombor 3 ni nama naik, maka dialah, ya. Sebab dah sepakat cara undian tu, empat orang ni pakat cabut satu undi, dah kena kat nombor 3. Nombor 3 lah yang jalan, contohnya, ya. Jika perempuan memberikan keizinan kepada mana-mana wali yang setaraf, nak azan ke? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
حي على الصلاة. حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. Allahu akbar. لا إله إلا الله. Kita sambung sikit lagi, ada satu peringkat lagi. Jika perempuan memberi keizinan kepada mana wali-wali yang setaraf mengahwinkannya dan dia dikahwinkan oleh wali yang kurang afdal, ya, semua setaraf, tetapi dikahwinkan oleh wali yang kurang afdal, maksud dia mungkin dari segi umur, yang ni muda, yang tu tua, setaraf dah. Patutnya kalau setaraf kena yang utamakan yang mana lebih berumur, kan tadi kan. Atau wali yang tidak terpilih melalui undian. Dah undi, tengok yang undi tu tak nak nikah, yang lain nikahkan. Sah perkahwinan tersebut disebabkan keizinan yang diberikan. Ya. Sebab dalam diorang dah diizinkan untuk menikahkannya. Okey. Tetapi jika dia hanya memberikan keizinan kepada salah seorang daripada mereka, kemudian dikahwinkan oleh wali lain, akad itu tidak sah kerana akad berlaku tanpa keizinan dan kerelaannya. Contoh, dia dah bagi izin kat abang nombor sulung, suruh nikahkan. Tapi tiba-tiba abang yang nombor 2 nikahkan. Di situ dia kata akad itu tidak sah kerana akad berlaku tanpa keizinan dan kerelaan daripada wali yang terpilih tadi. Kan? Abang tadi dia tak bagi. Jadi yang nombor 2 tak boleh, ya, yang tu tak boleh. Wallahu a'lam. Okey. Ada apa-apa pertanyaan tuan? Soalan? Ada? Tak ada, Ji? Tak ada, Ji? Okay. Belum masuk lagi? Ada cita-cita? Wallahu a'lam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma shrah bil Qur'an wa 'azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.